Modul pertama kita rukun qauli, modul yang kedua rukun fi'li dan rukun perbuatan. 5 rukun fi'li kita akan habiskan hari ini. Bagi 3, yang 3 tu simple sangat. Yang 2, yang first tu dia agak detail. Surat 23 kita surat 23 nombor 3, surat nombor 3 nombor 3 tahiyyat akhir ataupun tasyahud akhir. Sebelum kita sambut tahiyyat akhir, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, secara umumnya kita sedang bincang ibadat yang pertama sembahyang. Ibadat yang pertama sembahyang. Apabila kita sebut sembahyang, ibadat sembahyang, dalam minda kita memang kena nampak apa maksud sembahyang. Apabila kita sebut sembahyang, kita kena nampak diri sembahyang. Dalam minda tu dipanggil diri, di bibir tu dipanggil nama. Dalam minda kena nampak apa? Kena nampak 5 rukun qauli dan 8 rukun perbuatan. Jadi 8 campur 5, 5 campur 8, jadi 13. 13 itu dinamakan diri sembahyang. Sebab itu orang yang mengenal diri bukan sekadar nama, apabila disebut apapun dia akan nampak di minda itu diri, di bibir ucapan itu nama. Tapi kalau kita sebut nama, dia tak connect, tak ada connection dengan bidang, itu belum kena. Sebutlah apa? Something yang kita sebut, dia belum. Kenal? Kenal? Dia tak boleh connect dengan minda dia. Kenapa dia tak kenal? Itu konsep biasa. Sama juga dalam sistem syarak. Sebab itu, sistem syarak, apapun hukum, apapun ibadat, maka ulama akan mendefinisikan setiap hukum ataupun ibadah supaya kita tahu, kita kenal dan praktikal kita ataupun amali kita sama dengan apa yang kita tahu. Sebab itu kesimpulan, kalau kita sebut solat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dipanggil sembahyang, maka di bidang kita mesti nampak, walaupun tak komplit tak apa, tapi kita tahu mesti nampak 13 rukun. 5 rukun yang wajib rukun qauli, 8 rukun yang wajib rukun perbuatan. Apa 5 yang kita akan sambung hari ini? Pertama ni ialah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita dah tahu macam mana ucap dan peraturannya kita dah bincang. Peraturan yang diperuntukkan dalam syarat. Jadi sebut yang bunyi Allahu Akbar, bukan Allah, bukan Allahu Akbar, bukan Allah macam orang Pelen. Orang Pelen tu sebut macam ni, Allah. Saya ingat siapa? Allahu Akbar. Dia jadi wah, bukan jadi Allah, jadi wah. Tapi kalau baca India sebut, India Muslim sebut, Chinese sebut, dia punya dialek, dia punya slang dia bunyi Allah, itu slang dia lah. boleh ya? Boleh slang dia. Tapi nak tepat mesti hamzah di atas alif itu dan bunyi dia jangan tebal. Tidak tebal, jangan heret di lam itu tebal. Jangan tebalkan satu kali jadi itu tebal, dia biasa dia lam itu tebal. Allah, jangan Allah. Itu betul tapi tak tepat sebab dia tepalkan ke semua. Pun dia tebal, lam tebal. Ya, lam mesti tebal, lafzul jalalah. Tetapi jangan terikut
dengan Hamzah. Hamzah itu huruf istifal yang mesti diringankan sebutan A ke O, am, O. Tapi kalau O pun sebab dia tebal, dari sudut ketepatan sahaja status dia sah. Tapi jangan diubah menjadi huruf lain. Awak tu, itu dah tambah waw. Itu kita dah bincang. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua kita bincang panjang lebar juga. Peraturan mengucapkan surah yang pertama Fatihah. Surah yang pertama Fatihah ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim sampai al-Qur'an. 7 ayat itu mesti tahu peraturan cara membaca menurut syarat. Bukan sekadar tajwid. Kalau orang baca tajwid, dia fokus dengan angle tajwid saja. Nah, kita belajar cara. Maksud cara ini peraturan Tuhan. Tuhan meletakkan peraturan membaca Fatihah dikombinkan dengan tajwid. Dan sambung ketiga ini tahiyat akhir. Mesti 5 ini fokus buat betul menurut sistem cara. Sebab ini wajib. Ada pun yang kita terbincang dalam buku kita kata-kata sunat. Yang sunat tu untuk tambah nilai pahala sembahyang kita belajar. Tapi yang ni wajib. Tak ada pilihan. Yang 5 rukun ini wajib kita belajar. Pastikan ucapan kita betul menurut syarat. Sebab tidak ada pilihan. Kerana wajib. Kalau sunat ada pilihan. Kalau kita sempat, kita belajar. Tak sempat, nak buat macam mana? Ubi ya. Tapi kalau yang wajib ini, dia panggil tuntutan yang mesti, yang wajib, tidak ada negotiation. Kita pun tidak ada rundingan. Boleh tak saya tak sempat buat? Tak boleh. Itu yang panggil wajib. Baik, kita sambung yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Penting konsep kita dah tahu. Sebab kalau kita tak tahu konsep apa, lambat untuk kita capai target belajar. Kalau kita cepat, kita tahu konsep belajar, kita khantam satu modul, improve, kita punya peningkatan dalam kualiti fiqh kita cepat. Patut saya selalu sebut konsep belajar dan sistem syarat dengan sistem syarat. Maksudnya satu hukum kita tak tahu. Sebut sembahyang, kita nampak diri sembahyang. Dan kita tahu produk apa. Baik. Rukun qauli yang ketiga bernama, ini nama dia, tahiyyah akhi. Itu nama orang. Nanti kita tengok diri dia. Jadi nama lain, diri lain. Nama dia adalah tahiyyah akhi. Ataupun panggilan nama lain, tasyahud akhi. Boleh nama tahiyyah, boleh nama tasyahud. Tahiyyah dan tasyahud. Orang Melayu kita, dia panggil apa? Tahiyyat. Dia panggil tahiyyat. Itu Melayu. Nama asal dia tahiyyah. Tahiyyatul akhir. Tahiyyah akhir. Melayu kita sebut tahiyyah akhir. Ataupun nama lain, dia buat nama tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud ni orang Melayu dia tak popular dia. Popular tak? Tahiyyat. Okey, kita tengok itu nama. Apa makna nama ni, tahiyyat ni? Tahiyyat ni, asal nama tahiyyat ni ialah dia panggil kemuliaan. Asal tahiyyat. Kemuliaan ataupun kita panggil juga dengan apa maksud kemuliaan? Dia panggil ucapan untuk memuliakan. Welcome. Kalau orang datang kita ucapkan welcome, bahasa Tuhan. So bahasa saya, masuklah. Masuk. Dalam bahasa USQ Travel. Thank you. Begitu juga tahiyyat. Ucapan kemuliaan. Mana diri dia? Diri dia ada 2. Satu yang wajib, kadar maksimal, kadar minimal, kadar wajib. Yang keduanya lah lafaz yang sunat. Kadar wajib, kadar yang sunat.
Kita tengok keadaan wajib, tapi keadaan wajib ni sebagai pengetahuan sahaja. Yang kita buat ialah B. B itu keadaan sunat. Kita plus dengan sunat. Yang wajibnya At-tahiyyatu lillah. Wakaf dengan hak. Jangan wakaf hilang huruf. Mesti setiap huruf itu kita dapat. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Tak boleh. Wa barakatuh. Tak boleh panjang barakatuh. Ini tempat yang mesti not wajib pendek. Tak boleh lebih dua tak boleh. Wa barakatuh. Dia tu. Jangan wa barakatuh. Dia beri, dia panggil dia nak landing tu, dia tak mengejut. Dia landing dulu. Tak boleh heretkan dia panjang. Wa barakatuh. Tak boleh. Wajib wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ini panjang. 4 harakat, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Allah itu tadi peraturan tu kita tadi kembali. Ini skala dulu. Allah itu wajib dibaca 2 harakat panjang dan tak lebih 14. Itu peraturan dia. Allah itu jangan pendek, tidak sah. Wajib repeat balik kalau dia pendek. Pendek macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tidak sah. Kenapa? Allah tidak boleh dibaca 1 rakaat. Peraturan lafzul jalalah alif lam lam alif ha asal dia. Tapi nampak alif lam lam ha. Kita dah bincang dulu dalam 2-3 kuliah lama dalam takbir ini orang dulu. Dia ada 5 huruf. Ada 5 huruf alif lam lam alif ha. Maka wajib dibaca panjang. Bukan panjang depan tu, bukan ha tu. Lepas Allah itu wajib dipanjangkan 2. Itu tak boleh. Dia 2 1/2. Dan nak dipanjangkan boleh, jangan melebihi 14. Itu peraturan dari seluruh undan fiqh. Bukan tajwid. Fiqh. Jangan kita keliru dengan tajwid. Kita apa nama ini, kelas kita ni kelas fiqh. Dia lain, tajwid lain. Okey. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Boleh 4, boleh 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Contoh 4. Illallah. 4. Boleh. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Illallah. Boleh. Sebab dia dalam kadar 4. Betul Razak dan boleh panjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kenapa? Aturan wajib 2 dan lebih 14. Sama juga wa anna Muhammadar Rasulullah. Aturan ni 2 dan lebih 14. Baik. Itu diri yang wajib. Kita tengok yang sunat. Ini yang sunat yang kita dok amalkan. Yang sunat. Maksudnya wajib plus sunat. Apa yang sunat? At-tahiyyatul mubarak. Jadi 3 kalimah sunat tambah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Yang sunat apa? Mubarakah 1, salawat sunat, thayyibah sunat. Jadi 3 kalimah ini direkodkan pahala sunat. Jadi kalau kita baca, dia ada pembayaran pahala. Ingat, kita ada sesi pembayaran pahala nanti di pada masyarakat. Maka setiap kerja buat kita di dunia akan ada rekod, catatan pahala, catatan dosa. Ucapan kita sama. Kalau wajib dibayar wajib, sunat dibayar sunat. Sebab itu kita kena belajar fiqh. Kenapa? Nak tahu mana wajib, mana sunat, mana haram, mana makruh. Haram, makruh tinggalkan. Wajib, sunat buat.
Tapi kena belajar. Dia tak boleh dengar. Dengar kadang-kadang tak tepat. Dengar je orang kata tak boleh. Tak boleh pun makruh ataupun haram. Dia kena melalui proses pembelajaran secara rasmi, formal. Tak boleh belajar agama ni. Orang muda-muda pula kalau kita belajar ilmu lain, formal. Tiba-tiba ilmu agama yang kita nak amal, yang kita nak buat, yang akan ada pembayaran pahala di pasar kedal, kita informal. Tak boleh. Mesti formal sama juga dengan ilmu lain. Bahkan lebih daripada ilmu lain. Baik, satuan. Kemudian sama dengan apa yang kita buat. Assalamualaikum. Dia tadi dia salamun alaika. Dia wajib. Yang sunat kembalikan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya, baik. Nanti kita akan tengok usul peraturan. Peraturan sebelum kita baca satu-satu. Okey. Muka surat 24 pada musannif rahimahullah. Ini yang paling penting, iaitu syarat sah membaca tayakhir. Ini yang kita fokus. Kita kena nama lain, diri lain. Nama lain, diri lain. Diri dia ada 5 ayat saja. Jangan setengah tu orang tak faham. Kita kata cuba baca tayyam. Sama je akhir dengan awal sendiri sama 5 ayat. Dia pun baca. Macam mana dia baca? Sampai di wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat tu yang hebat tu. Tunggu lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Orang cakap baca tayyat. Itulah tayyat. Tu tak kenal. Tak kenal diri tayyat. Tayyat 5 ayat saja. Salawat bukan tayyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawat selepas tayyat. Ada lagi salawat Ibrahimiyah selepas salawat. Lain. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selawat Ibrahimiyah. Sunat. Yang selawat tadi sunat. Apa? Kita akan berikan. Ini wajib, ini sunat apa? Ini sunat faedah. Jadi kita kena kenal mana diri yang wajib. Sila puan Cik Om. Tak apa. Kami mulai duluan. Satu sambil pula sembang je ni. Jadi kita nak sekali kenal diri supaya kita tak confuse. Orang kata mana tahiyat? Dia baca sampailah kama sallaita ala Ibrahim. Itu bukan tahiyat. Dia ada 3 diri tu. Diri. Jadi kalau tak faham, Bapak tak faham, nanti saja kita jangan pesif. Pesif ni dia tak kuat tahu. Rupanya bila orang tanya mana tahiyat, dia baca sampai habis selagi tak fil alamin innaka hamidum majid, tak berhenti. Itu bukan tahiyat. Boleh. Boleh. Tapi kita nak cerita sekarang ni, nak memperkenalkan mana diri tahiyat yang wajib, mana selawat yang wajib, mana selawat yang sunat. Jangan kita rakumkan ketiga-tiga. Yang 3 diri tu. Pertama tahiyat, selawat selepas tahiyat, yang ketiga selawat Ibrahimiyah. 3 diri. Maksud 3 diri, 3 jenis. Bukan 1, 3 jenis. Bukan. Itu selawat. Buat ini juga. Tapi nombor 4 kita akan bincang. Rukun qoli keempat, selawat selepas tahiyat akhir. Dia ada sangat 5 ayat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab selawat kita tak bincang ni. Selawat wajib. Selawat wajib. Nanti nombor 4 selawat. Lepas selawat boleh bagi salam. Dia boleh. Lepas selawat terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buat 5 je. Takbir, Fatihah, selawat,
salam. Dan yang apa? Selawat, salam, 5. 5 ni dia wajib. Padahal dia tak buat. Solat dia. Tapi tak ada orang panggil tak ada tambahan bonus. Tak ada bonus. Hanya ganti wajib dia. Hanya pembayaran wajib. Baik. Kira sekali lagi sebab kita tak nak confuse diri tahiyat. 5 je. Mula dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Ayat pertama. Ayat yang kedua cuma kita dalam audio ni, dalam kitab nanti cantik lah. Dan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ni audio ni kita nak express. Kita susun tak ikut urutan. Nanti dalam kitab asal, dia akan cantik. Dia ada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Maknanya kita dah tahu 5 ayat. 5 ayat. Kami mula dulu tak pindah. Jadi kita tak nak confuse diri tahiyat, diri selawat Ibrahimiyah. Jangan samakan. Okay, jadi kalau nak tanya kesimpulan sebelum kita dah fokus syarat sah, aturan sah. Kalau nak tanya tahiyat, diri tahiyat sama ada akhir, awal sama, dia tu nisbah je tu. Ada dipanggil tahiyat akhir, nama dia. Ada dinamakan tahiyat awal. Awal dan akhir nisbah. Pertama nisbah, yang kedua status. Status tahiyat awal sunat aba'ah, bukan wajib. Status tahiyat akhir wajib. Ada pun awal dan akhir nisbah. Nama dia pun nisbah kepada kedudukan. Kalau kedudukan itu kita baca dekat terakhir, dia panggil tahiyat akhir. Kedudukan kita baca di pertengahan, perkara kedua, dia panggil tahiyat awal. Tapi kita nak fokus diri dia sama. Dia ada 5 ayat sahaja. Bermula ayat pertama, at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah, itu. Dan ayat yang terakhir yang kelima, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa, dia ada wa. Ada pun qomah, tidak ada wa. Kadang-kadang orang tambah wa pada qomah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu wa. Dia asyhadu an. Yang kedua ni ialah tahiyat. Baik, itu diri dia. 5 saja. Nanti selawat, kita berbincang rukun qoli yang keempat. Itu selawat yang keempat. Diri asing. Kita tengok peraturan surat 24 Tuhan Al-Musallim Rahimahullah Ta'ala. Syarat sah membaca tahiyat akhir. Ini antara subtopik yang penting yang jadi induk ataupun tunjang kepada mana topik qoli, rukun qoli dan rukun fi'li. Syarat sah membaca tahiyat. Syarat sah ni bahasa Jerman, bahasa laras kita. Bahasa kita dipanggil peraturan sah membaca tahiyat. Kalau tak follow ini, dia panggil status bacaan tahiyat kita tidak sah. Apa maksud sah? Sah ini bahasa syarak. Dia panggil apa? Dia panggil amalan yang diterima. Bahasa kita, bahasa muda fahamlah. Dia panggil approve. Kalau tak ikut, tak patuhi term of condition ini, tak akan di-approve amalan kita lewat apa? Di-reject. Di-reject ni dalam bahasa syarak dia panggil apa? Dia panggil tidak sah. Tidak diterima. Jadi sah batal ini kita termasuk dalam susunan ulama usul fiqh dalam hukum wada'i. Hukum taklifiyah 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus, dan hukum wada'i sah batal. Syarat mani. Itu hukum wada'i. Baik. Itu syarat sah. Syarat sah membaca tahiyat akhir. Jadi syarat sah membaca lafaz yang bernama tahiyat akhir. Tahiyat itu nama. Jadi kita kenal nama dia dan kita kenal diri. Yang paling penting diri dia kita kenal. 5 ayat. Bermula syarat sah. Atau pertama dan syarat membaca lafaz yang bernama tahiyat akhir 7 perkara. Dalam kitab asal ada 7 perkara.
Tapi di sini kita nak fokus 4 terma penting daripada 7. Kita nak fokus 4 yang penting, yang jadi asas. Yang pertama apa dia? Menjaga. Ini pertama ni dia panggil yang paling penting. Semua 4 tu penting, tapi kita susun dari sudut keutamaan. Yang pertama, menjaga segala huruf. Menjaga segala huruf dan kalimah. Huruf satu, tidak kaitan. Yang kedua kalimah dan tasydid. Yang ketiga tasydid. Dan yang keempatnya segala idgham ataupun izhar bacaan akhir. Ini basic. Okey, yang pertama dia kata wajib. Ini mesti. Wajib ni kalau tak follow memang tak sah. Wajib kita jaga huruf. Maksud dia jangan kurang walaupun satu huruf. Kita tak boleh mengurangkan walaupun satu huruf. Itu dia kata kena jaga ketika baca, pastikan cukup segala huruf. Jangan kurangkan, jangan tambah. Okay, mana contoh? Contoh yang kita ambil contoh yang kebiasaan. Kebiasaan yang terkadang kita sebut tak betul tanpa kita perasan. Mana? Kita ambil contoh lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz Allah. Dia ada 3 lafaz Allah al-Tahiyah. Ayat yang pertama adalah lafaz. Ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Ayat kelima. Okay, tengok. Pertama, at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Kamu. Itu dipanggil Asma'ullah. Lafzul jalalah. Lafaz Allah. Lafaz Allah tak boleh dibaca dengan cara mengurangkan satu huruf. Yang 5 huruf. Kita sebut di topik yang pertama dulu. Takbiratul ihram, cara menyebut lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini pun lebih kurang sama. Jadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia tak boleh dibaca dengan pendek, tak sampai satu harakat. Macam mana? Kita baca secara menuju. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lillah. Namanya cukup. Kalau kita beri menuju, menyebabkan tak cukup kadar 2 harakat. Sebab peraturan dia, lafzul jalalah wajib dibaca dengan kadar harakat sekurang-kurang 2, tidak boleh lebih 14 harakat. Itu peraturan apa? Peraturan dari sudut fiqh. Kalau tajwid, tak boleh pakai fiqh. Jadi, dia kena combine fiqh dengan tajwid. Sebab fiqh itu hukum syarak. Tajwid itu hukum tajwid. Tata cara menyebut huruf dan kadar panjangnya menurut tajwid. Itu ilmu tajwid. Adapun syarak lain. Itu dia kena combine 2 ini. Tak boleh tajwid saja. Kalau ilmu tajwid saja 24, orang azan lebih 14 harakat tidak sah. Orang azan Allahu Akbar, Allah 20. Dan sebelum tajwid tidak salah. Tetapi fiqh menghukumkan 2. Qaul pertama, jangan lebih 14. Qaul yang kedua, uruf. Uruf ini, ahli ilmu menilai kadar itu biasanya di sisi uruf setempat masih belum panjang. Kalau azan, maka sah. Sunat jawab. Qaul pertama kata, bukan di huruf, kira harakat. Harakat serta 14. Wajib 2, jangan lebih 14. Disebut dalam kitab Hidayatul Sibyar dan kitab Bajuri di Kuala Pasir, disebut jangan lebih 14 harakat. Jadi qaul yang pertama, kedua yang mana utama? Utama yang pertama. Maksudnya jangan lebih 14. Kalau lebih 14, qaul yang kedua, uruf.
Huruf ni setempat. Orang nilai tu panjang ke tak panjang? Tanya kawan ni kata tak panjang. Tanya kawan ni tak panjang lagi. Tanya kawan ni tak panjang. Itu masuk huruf setempat. Jadi itu masuk ilmu fiqh. Kalau tajwid tak ada nilai tajwid. Itu satu contoh. Yang kedua kita tengok yang mesti dijaga ialah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak ada. Yang ketiga Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Tak ada. Ayat keempat adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ayat keempat dan kelima. Dia semua tahiyat ada 3 sahaja lafaz jalal, lafaz Allah. Di akhir. Yang mesti kita baca 2 harakat. Sekurang-kurang 2, jangan lebih 14. Kalau baca 1 harakat, maksudnya kita mengurangkan 1 huruf. Huruf apa? Alif, lam, alif, ha. Jadi 5 huruf sebenarnya. Bukan 4. Tapi ditulis 4. Kenapa? 1 huruf lagi berada syaddah. Kalau kita pasal tulisan Allah kan, alif, lam, ha. Kan dia ada syaddah tu. Syaddah itu alif di atas syaddah. Itu cara menulis. Tapi cara menyebut jangan sumpah. Kena 5 huruf. Allah. Balik. Allah. Tak cukup harakat. Itu maksud jangan menjaga segala huruf. Maksud segala huruf tidak boleh dikurangkan walaupun 1 huruf. Begitu juga ayat terakhir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjangkan harakat, wajib wakaf, jangan hilang huruf. Jangan wakaf Allah. Hak hilang. Allah. Wakaf. Maksud wakaf berhenti tapi tidak menghilangkan huruf. Apa maksud wakaf? Berhenti tanpa menghidupkan baris huruf terakhir. Jangan kita berhenti bukan saja tak hidup huruf, dengan huruf-huruf pun kita buat. Tak boleh. Macam mana sebut Muhammad. Dah hilang. Muhammad. Dia Muhammad. Dah tidak boleh di-delete. Tak boleh dihilangkan dah. Kenapa? Itu diri. Mim, ha, mim, dam. Diri ada 4 juzuk. Dicantumkan 4 juzuk itu terbentuklah kalimah yang disebut berbunyi Muhammadun. Maka wakaf Muhammadan qalqalah. Huruf kata sebut nama Nabi begitu. Nama bapa kita pun kita kena sebut tu. Tidak diterajam. Nama mak kita orang Melayu. Kita sebut orang Melayu mak mak boleh oi. Mak oi. Ya Muhammad. Ini contoh, tapi tak boleh panggil dia Muhammad pada Nabi, tetapi khusus beradab dengan Nabi. Haram adab kita memanggil Nabi tanpa gelar. Tak boleh. Ya, wajib gelar. Kerana tidak gaji. Ya, kerana tidak gaji. Tak apa. Ini panggil. Hatta ulama sebut apa? Hatta sekiranya qasidah karangan para ulama kan. Kalau kita kisah qasidah pun saya sekiranya dia terasyik sehingga dia mengarang menyebut ia, mesti kita takwil. Ketika kita nak baca qasidah, mesti kita tukar ya tu kepada gelaran ya Habib, ya Rasulullah, ya Habibullah. Sebab kalau ya wahai Muhammad, nama terus. Tak boleh pakai direct nama dia. Itu dipanggil topik asing. Nama dia ialah etika memanggil nama Nabi. Disebut dalam kitab Ya'anutul Talibi, disebut di dalam kitab Fathul Iman, disebut di dalam kitab Sulam Uzibiyah di pertama. Itu beradab, beradab dengan Nabi. Kerana Nabi ini makhluk paling mulia. Ulama sebut dalam kitab Babu Iman, simpulan iman tu, dia kata makhluk yang paling mulia ialah Nabi. Tidak ada orang lain, makhluk lain. Kalau Nabi dicipta, maka
Nabi lah mengambil tempat Jibril alaihissalam. Asal Jibril makhluk paling mulia, Nabi lahir ke Nabi, maka makhluk paling mulia ini mesti kita muliakan. Sehingga mana kata ulama, bapa kita pun wajib kita muliakan, tak boleh panggil nama dia direct. Bapa kita tak boleh panggil direct. Ajak makan. Bapa saya sama orang Li, jom makan Li. Kita belajar apa? Bapa kita. Adakah Nabi setara bapa? Tak, Nabi lebih tinggi daripada bapa kita. Maka ulama pun satu perumpamaan, kalau bapa kita wajib muliakan dengan panggilan, maka Nabi lebih layak dimuliakan dengan panggilan. Itu yang terakhir. Muhammadan Rasulullah. Itu satu pendetilan berkaitan dengan menjaga huruf dan kalimat. Dan wajib kita jaga kalimat. Huruf, cantuman huruf terbentuk kalimat. Maka kalimah itu mesti kita jaga. Jaga dari sudut apa? Jaga dari sudut sebutan. Apa maksud menyebut kalimah dengan betul? Jangan bertukar kalimah itu ataupun huruf yang ada dalam kalimah itu kepada kalimah yang lain ataupun makhraj yang lain. Tak ada kita buka. Mana contoh? Kata-kata wajib kita jaga, tak boleh dikurangkan kalimah. Kalau tadi tak boleh dikurangkan huruf, wajib kita jaga huruf jangan kurang. Dan sebut huruf betul di seluruh makhraj dia. Yang kedua, tak boleh nak kurangkan kalimah. Wajib kita sebut kalimah itu betul setiap kalimah dan jangan kurangkan. Ulama sebut dalam perintah asal dia sudah muslimiyah di yang pertama, mana contoh? Dia kata seperti kita baca Assalamu ala Nabi. Dan disebut laras nahu betul. Assalamu ala Nabi. Kita buat alaika. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Ayuhan Nabi. Kita buat. Alaika kita buat. Ayuhan kita buat. Ada satu dia komentar dalam kitab besar. Dia bincang satu komentar ataupun argument yang dibuat oleh satu kumpulan yang sesat. Dia mengatakan tak boleh guna alaika. Kenapa? Dia bincang dari sudut perbahasan ilmu tata bahasa Arab saja. Di sudut nama. Dia kata alaika khitab kepada orang yang ada di hadapan. Nanti tak ada di hadapan. Tak boleh guna. Lalu dia kata apa? Assalamu alaina. Assalamu ala Nabi wa rahmatullah. Dia buat alaika dan dia buat ayuhan. Alaika kata kamu ayuhan wahai Nabi. Ini tak apa kan? Inilah asal. Kita tak perlu tukar. Tak perlu kita tak tukar di atas. Alasan berkata itu kita tukarkan. Alaika ayuhan Nabi wa rahmatullah. Maka dijawab oleh ulama. Argument yang dibuat oleh sekumpulan yang berpahaman dan berpegang bahawa kita mesti buang alaika dan Nabi tak ada di hadapan. Dulu tak apa. Zaman Nabi dia kata sahabat boleh sebut alaika. Nabi itu akan hidup. Apabila Nabi meninggal, Nabi dah wafat, alaika mesti didiri. Itu tidak sah. Kenapa tak boleh buang satu kalimah? Dan kita besar dia adalah pada komentar argument yang dibuat oleh pelbagai ajaran-ajaran sesat. Satu. Yang ketiga, jaga huruf, jaga kalimah dan tasydid. Dan kita wajib menjaga tasydid. Walaupun satu tasydid tak boleh huruf. Dia tasydid, kalau 14 tasydid wajib cukup ke 14, jangan lebih, jangan kurang. Saya di mana? Dia baca saya hampir 14 juga, cuma saya ambil contoh lepas je kita nak ingkar. Biasa kesilapan yang banyak kita dapat orang baca at-tahiyyah yang dua satu syarat satu syarat at-tahiyyah baru tu at-tahiyyah tu bukan tu
Kalau tu dia mengubah huruf daripada ta kepada to. Itu tak boleh. Sebab kita suruh menjaga huruf. Jangan kurang, jangan tambah. Jangan kurang, jangan tambah, jangan tukar. Itu maknanya jaga huruf. Kalau tu kita baca tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tu. Dia bukan tu. Dia at-tahiyyatul tu. Hamba tu terlebih tu saya tu nak tunjuk contoh at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tu. Kalau dia tukar kepada tu, jadi to tak boleh. Jadi jaga huruf dengan maksud jangan kurang, jangan tambah, jangan tukar huruf. Yang kita nak bicara jaga tasydid. At-tahiyyah, dua syarat. Kalau tukar pasal family orang baca sederhana dalam banking lah. Kita buat banking, kita boleh banyak variasi. Makcik baca dulu. Kalau kita baca, makcik pun baca at-tahiyyatul mubarak, satu variasi. At-tahiyyah. Tengok dia modify. Banyak tu dia hantarkan at-tahiyyah. Dia buang huruf. At-tahiyyah. At-tahiyyah. Okey, dia tak huruf, tapi dia ubah dari sudut baris. At-tahiyyah. Betul. Yang kedua, baca variasi kedua. At-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyat. Belum banyak. At-tahiyyat. Nasib baik at-tahiyyat. Biasa dengar je orang Malaysia yang sebut ayo. Oh, tak perak kan? Perak Ustaz. Saya biasa dengar ayo tu. Saya tak ingat dari mana ayo. Dia tak sebut ayah. Ayah apa dia? Kan? Kan? Si orang kita Oh, betul lah. Si kan? Si Balik balik ayat tak boleh, ayat tu sekedar kan. Ayo. Tak ayo. Tak ayo perak tak ayo. Jadi itulah variasi yang kita boleh dengar apabila praktikal sebenar. Kenapa? Kerana dia tak kenal diri. Sebab tu kita nak memperkenalkan diri saya. Alif lam ta ha ya alif ta. At-tahiyyah. Tak boleh baca at-tahiyyah. Tak boleh baca at-tahiyyah. Lagi tu tahiyyah tu. Bagi apa tu tahiyyah? Jadi saya bagi contoh yang tu ni. Yang lain tu kita boleh baca. Semua tu tasydid yang kita mesti jaga. Salawat, thayyibah, itu semua tasydid. Okey. Dan dia kata jaga huruf, jaga kalimah, jaga tasydid dan menjaga segala peraturan idgham bacaan tahiyyah. Idgham tak boleh izhar, yang izhar tak boleh idgham. Ini kita tahu. Mana contoh idgham? Dia kata wajib dibaca betul. Tepat idgham tak boleh diizharkan. Mana idgham? Asyhadu an la idgham. Wa asyhadu anna Muhammadan ra. Jangan baca Muhammadan Rasulullah. Itu idgham. Wajib dibaca secara idgham. Kalimah asyhadu an la, nun mati dengan lam, alif tu, dengan lam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Jangan baca asyhadu an la, tak boleh an. Itu idgham. Wajib baca dengan idgham. Bahkan kalau terizhar, terbaca asyhadu an la, wajib ulang. Kalau terulang dia bagi salah, status saya dia batal. Kenapa? Kerana tidak sempurna membaca tahiyyat. Tapi sebelum dia bagi salah, tak tahu. Dia kena ulang. Diberi masa untuk ulang ke tempat yang dibaca salah. Asyhadu an, kena ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan ra.
Jangan Muhammadan tu bagi izhar. Baik. Itu satu. Yang kedua, saya expresskan. Yang ketiga mudah. Yang keempat tu simple. Cuma yang kedua ni dia ada praktikal sedikit. Isu batuk, isu berdahak, berdahim dan sebagainya. Sikit. Bersih dan sebagainya. Kenapa? Kerana peraturan kedua mesti mengucapkan bacaan tahiyat secara muwalat. Kita dah sebut bulan lepas. Muwalat ini dia satu peraturan yang sangat popular. Sangat popular peraturan di mana-mana syariat. Hampir ada. Hampirlah, bukan setiap syariat ada muwalat. Banyak syariat yang menetapkan wajib muwalat. Fatihah wajib muwalat. Fatihah wajib muwalat. Ini juga pula tahiyat akhir wajib muwalat. Okey, apa maksud muwalat? Istilah ini mesti dipahami betul. Jangan kita dengar tapi tak berapa clear. Setiap istilah mesti kita clear, faham betul, baru kita boleh praktik. Baru kita boleh faham. Setiap istilah dan setiap hukum kena clear. Itu objektif pengajian fiqh. Kalau kita belajar fiqh tetapi masih terabuk, tu belum capai objektif. Betul. Tak faham, clear. Kena tahu. Pertama, foto istilah, penggunaan istilah. Yang kedua, hukum spesifik. Hukum ni membuat wajib spesifik. Baru boleh kita amal. Jangan umum, jangan boleh tak boleh. Itu hukum. Hukum haram. Hukum makruh. Hukum wajib. Hukum sunat. Satu. Yang kedua, kenapa haram? Pendetilan itu fungsi kita belajar ilmu fiqh. Haram, ada pula haram zati, ada haram amri. Itu pendetilan. Kita tak boleh, untuk level biasa, kita boleh umumkan haram, umum je. Tapi betul haram tu. Jangan haram tak tahu. Betul haram. Okey, kita nak detailkan lagi. Haram, adakah dipanggil haram ni haram zati ataupun haram amri? Nak keluar hukum tu. Ada haram semata-mata hukum diri, peruntukan begitu. Ada haram dengan faktor lain. Sebab lain jadi haram. Itu kena detailkan dari sudut fiqh. Contoh kepada contoh. Lagi tajuk sedikit. Sebelum kita masuk mualah. Sebab kita nak fokus faham mualah. Baru kita boleh bincang isu. Kita bincang isu. Kenapa baca tahiyat akhir batuk kena ulang? Kenapa? Batuk. Kena ulang balik. Kerana mualah. Dia kata mualah. Dia tak biasa dengan mualah. Itu istilah mualah mesti dipahami betul. Mualah itu peraturan membaca tahiyat. Nanti kita terfokus mualah. Saya nak ilah sedikit. Tajuk dua. Untuk menggambarkan buka minang kita supaya fokus dari sudut sistem syarak, biar kita tahu betul menurut syarak. Betul hukum. Kita kena kuasai hukum. Jangan hukum. Jangan boleh tak boleh. Boleh tak boleh. Kena tahu hukum. Haram. Jelas. Kenapa haram? Haram disebabkan apa? Haram zati. Tak ada sebab. Peruntukan begitu. Haram dengan sebab. Tapi haram, tapi ada sebab. Tu. Sebagai contoh. Contoh tuan-tuan. Ni kita fokus mazhab kita. Kita tak ada khilaf mazhab lain. Belum. Mazhab kita. Mazhab al-Imam al-Syafi'i. Mazhab kita. Dalam mazhab kita, ada orang kata suara perempuan. Suara perempuan aurah. Misalnya, biasa dengar. Nak cakap je. Kalau lengkok. Itu bukan aurat. Itu saya nak bagi faham betul-betul ini. Hukum haram pastikan clear. Itu objektif mengajar fiqh. Kita mengajar fiqh biar clear. Sebab itu beza mengaji hadis lain. Mengaji tadabbur Quran lain. Kelas motivasi lain. Tauhid lain. Tasawuf lain. Fiqh lain. Jangan samakan.
Model berbeza. Fiqh lain, tauhid lain, akidah lain, tadabbur Quran lain, tafsir hadis lain. Kadang-kadang tafsir hadis itu ayat umum untuk mendetailkan belajar fiqh. Ada kata perempuan haramkan suaranya sekiranya lenggo. Oh, kata-kata haram tu haram besar. Kalau bercakap lenggo haram. Naik. Itu naik bisa. China betul. Nah, China. bukan. Jadi, nanti kita bagi contoh. Okey, saya nak jelas. Hukum haram itu kita kena tahu. Step pertama, kita kena tahu haram syar'i. Yang kedua, kita kena tahu haram aridi. Ini hal kalau tak tahu basic ni menyebabkan dia akan hantam wal badal. Kita tak nak hantam. Kita nak transparent. Kalau haram, cuma haram apa? Ada satu kelas topik yang sama, topik kitab contoh. Syarat dia nanti kita akan bicara syarat ketiga. Mesti wajib dengar di telinga sendiri. Baca Fatihah wajib dengar di telinga sendiri. Baca tahiyat wajib dengar di telinga sendiri. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, perempuan tak boleh baca Quran. Suaranya aurat. Sepak-sepak kuat, tercam gambar sepak. Ini dah cerita hujah dia. Apabila kita sebut peraturan ketiga, kita pun sama ada peraturan ketiga. Peraturan ketiga, baca tahiyat sehingga didengar. Mazhab Syafi'i. Mazhab Malik lain. Maliki lain, Hanafi lain. Jadi kita fokus mazhab kita dulu. Dia cakap apa? Dia kata aurat perempuan, suara perempuan tak boleh dengar kuat Ustaz. Baca sekadar susi okey. Saya kata susi mazhab lain itu Maliki. Kita nak fokus mazhab kita dulu. Peraturan mazhab kita dan kita pilih pun tahu apa nama ni? Fiqhul ibadah mazhab Syafi'i. Okey. Dia kata suara perempuan aurat. Satu. Yang kedua, nak buat lebih tepat sikit yang kedua tadi, dia kata harap suara perempuan sekiranya apa lego suara gedi-gedi itu haram. Itu nampak nak lepas sikit lah. Sebenarnya, ni sebenarnya hukum yang pertama, kita nak detailkan mengikut tafsir hukum dari usul fiqh. Hukum pertama haram zati, hukum yang kedua haram aurat. Kalau perempuan itu auranya suara, itu dipanggil zati. Hukum zati, apa maksud zati? Diri suara itu aurat, tak boleh didengar oleh lelaki. Kalau hukum itu zati, dia tak boleh cakap dengan lelaki. Kenapa? Suara, dengar je suara aurat. Itu dipanggil hukum apa? Zatiyun. Dinisbah zatiyun, iaitu yang nisbah. Nisbah kepada diri. Tetapi dalam mazhab kita, aurat suara perempuan tidak aurat. Bukan haram zati. Perempuan, suara perempuan tidak aurat. Tak aurat. Nyanyi boleh. Tapi tengok dulu. Yang haram sebab apa? Ni. Haram aridi namanya. Apa maksud aridi? Aridi faktor yang baru datang. Itu dia. Kita sebut umum je haram. Lepas tu kena detailkan. Kalau kita umumkan, terlampau umum sangat sampai nak cakap pun tak boleh, tak ada silap faham. Yang tentang haram ni dia syarat. Apabila menimbulkan fitnah, haram. Suara wanita yang menimbulkan fitnah kepada lelaki. Dalam istilah fiqh ada dua. Pertama fitnah, yang kedua ialah syahwat. Sebab tu biasanya fitnah dan syahwat. Ataupun fitnah atau syahwat. Tak perlu combine dan atau bergabung. Fitnah ni disebut kitab Bajuri Ibn Qasim. Apa makna fitnah? Dia ada makna fitnah di sisi perempuan, ada makna fitnah di sisi lelaki. Di sisi lelaki ni, asal disebut oleh Iman Baijun di dalam kitab dia yang pertama, dia kata intisyarus zakam. Itu makna asal. Orang lelaki dengar suara perempuan ni, fitnah. Apa maksud timbul fitnah? Apabila timbul fitnah haram.
Asal tak haram. Betul bukan haram zati. Kalau haram zati, timbul fitnah. Tak timbul fitnah, ada syahwat, tak ada syahwat, tetap haram. Itu dengan haram zati. So, mazhab Syafi'i, suara perempuan bukan haram zati. Tidak aurat, kalau dia tidak aurat. Adapun hadis yang digunakan oleh Imam Nawawi mentarjihkan aurat perempuan. Qaul mu'tamad, seluruh badan bermula daripada muka sampai ke kaki. Muka begitu tu. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi dua mazhab yang sama. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hadis al-mar'atul auratu mu'tamad. Al-mar'atul, Nabi kata bermula aurat. Aurat ni kawasan wajib itu. Ma yahrumu nazrahu ataupun ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrahu. Di sebelah kita Nailur Rajab bisyarahi safina. Safitun nada. Disebut apa? Aurat apa makna dia? Kawasan wajib tutup. Wa ma yahrumu nazrah, kawasan haram lihat. Maka mazhab kita tu biasa buat itu qaul dhaif. Ini dari sudut nilai ilmiah. Qaul mu'tamad yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut mazhab Syafi'i perempuan aurat seluruh tempat. Ini kesilapan dia kata aurat sekali ni. Sebab Nabi sebut al-mar'atun auratun khabar. Mu'tamad khabar. Mesti kamu. Bermula aurat apa dia? Iaitulah satu rumus laras tata bahasa orang itu tata grammar noun. Dia bagi grammar mean is noun. Apa grammar noun? Noun apa grammar? Grammar Melayu tidak grammar, bukan Melayu Rafni, Jawi. Jadi hebat Jawi ni, kalau kita baca kitab Jawi tak terpaksa. Tak jumpa jangan istilah, tak terpaksa. Grammar. USQ kan standard time. Tak ada terpaksa. Grammar. Standard SQ. Jadi dia kalau tuan-tuan biasa dengar apa terjemah. Orang terjemah dia kata bermula iaitulah itu rumus. Rumus nahu Jawi menekalkan nahu Arab. Al-mar'atun auratun. Bermula aurat orang perempuan iaitulah apa dia? Seluruh badan. Al-mar'atun auratun. Orang perempuan ni semua aurat. Apa maksud semua aurat? Bermula kepala sampai kaki, wajib muka wajib tutup. Bukan saja muka, bahkan mata dia tutup. Maka janting sendiri. Tangan wajib tutup. Ini kalau mau tanah. Ada pun poin yang kedua. Saya nak poin dia tuan-tuan. Poin dia ialah tidak termasuk suara. Tidak termasuk suara di mazhab Syafi'i. Tapi badan memang semua. Yang kedua, yang kita dah buat tak kau macam mana? Imam Rafi'i. Siapa mazhab tarjih? Dua-dua dalam mazhab tarjih dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Imam Rafi'i dan juga jumhur mazhab. Imam Malik, Imam Hanafi. Dia siapa kata? Imam Malik, Imam Hanafi dan juga Imam Rafi'i tadi. Dia kata aurat perempuan seluruh tubuh melainkan muka dan tangan. Tapi muka dan tangan aurat nisbah ma yahrumu nazar. Dia aurat juga. Tapi aurat yang tak wajib tutup. Sebab tu makna aurat yang dikemukakan dalam kitab apa namanya Nailur Rajab. Dia kata ma yajibu satra wa ma yahrumu nazar. Ma yajibu kawasan wajib kata wa ma yahrumu kawasan haram tengok. Bukan makna muka perempuan dia tak tutup, kita boleh duduk hati, tengok tengok ada apa-apa. Lubang hidung kita okey, dalium kita okey, boleh leding tak leding. Mana boleh, pada kita. Haram. Sebab apa? Sebab aurat. Aurat nisbah haram tengok. Dia kata tak apa. Saya tengok tanpa timbul syahwat. Itu hukum lain. Kenapa? Kita nak jelaskan kepada yang ini berkaitan dengan pendetilan hukum. Kalau hukum itu kata
Haram itu umum. Kita kena tahu detailkan. Maksudnya yang kakak kita tanya tadi, aurah perempuan ni haram sekira menimbul fitnah. Apa maksud menimbul fitnah? Lekuk suara dia itu boleh rasa timbul perasaan hati lelaki itu rasa lain macam. Rasa sedap, rasa lain macam. Itu dipanggil intisyar zakat. Ya. Kenapa wanita kena buka muka waktu ihram? Oh, ini kena untuk Ustaz Jawa. Kan Pak Hiram, saya tak ada Pak Hiram. Ada yang apa itu dipanggil peraturan ta'abbudi. Itu zati. Kalau hukum zati, contoh zati apa? Contoh, dalam solat perempuan dalam solat dia kena buka. Dalam solat, dalam ihram dia kena buka. Ihram buka, dalam solat buka. Itu peraturan apa? Peraturan zati yang jenis dia tak ada indah, ta'abbudi. Ta'abbudi tak, kalau kaji indah pun tak turun. Ada ilah kadang-kadang rahsia tu ada. Kalau kita tak ketemu rahsia pun dia paling ta'abbudi. Hukum ini semata-mata ta'abbud. Ta'af patuh kepada Allah. Allah kata dia begitu tahu. Itu dipanggil zati. Yang arati yang sebab lain ialah tadi fitnah. Bila timbul fitnah, haram. Suara perempuan bercakap tak boleh lembut sana, tak boleh berlengkuk sana, tak boleh hari di suku sak pandang. Halo, anak cakap siapa tu? Oh, lembut dia. Kalau macam tengah marah ke apa? Menjadi Okey, tak apalah, tak ada. Kalau ambil rasa lancar, boleh. Dia tak fitnah. Oh, kali. Jadi tak boleh buat fitnah. Apalah kau ambil? Contoh, itu malah. Tak ada fitnah, nak jadi. dia suka kan? Apa faham ada fitnah? Faham kan? Orang hari ni sebut fitnah ni rasa lain macam. Bukan syahwat, bukan. Syahwat tu lain. Dan fitnah dia bermula dengan fitnah dulu. Dia mula dengan rasa lain macam dulu. Barulah dibawa kepada syahwat. Rasa keinginan. Ni tak ada rasa keinginan pun. Semata-mata syahwat. Semata-mata fitnah. Jadi fitnah dan sudut cara bukan fitnah orang Melayu. Orang Melayu ni jangan melepaskan tuduhan, jangan melepaskan fitnah pada saya. Itu tuduhan dusta. Ni fitnah adalah syahwat. Tak kalau macam kita kan, kalau tiba-tiba cakap tak lembut kan, orang tak ada anggap pula. Macam tu. Dia kita cakap orang perempuan cakap dia ni masuk nada dia ni nada yang sederhana, tak tinggi sangat sampai tak hormat orang, tak lembut mendayu-dayu. Itu menimbulkan fitnah orang. Menimbulkan mendayu-dayu tak boleh. Itu haram tu. Sebab itu orang menyanyi, hukum wanita baca Quran, hukum wanita menyanyi asalnya al-harus. Sebab apa? Asal harus berdasarkan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, suara perempuan tidak aurah. Tetapi sekiranya boleh menimbulkan fitnah, maka suara dia itu haram. Haram apa? Rintik. Bukan zati, mazhab Syafi'i. Ya mazhab lain ada khilaf di kalangan mazhab lain. Mazhab lain ada khilaf. Pada kata, suara perempuan aurat. Mazhab lain, mazhab Malik Hanafi tak boleh cakap ada perempuan, lelaki tak boleh cakap. Tak mazhab kita. Boleh. Ustaz, maksudnya yang sekarang kat Malaysia ni sepatutnya mazhab Syafi'i kan. Tapi Ustaz kata ni mazhab Hanafi kalau kita buka tangan dengan muka, boleh lah maksudnya. Boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Imam Rafi'i yang sama dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, seluruh badan boleh buka muka dan tangan. Itu qaul dhaif. Mazhab kita. Boleh lah. Tapi ya, muka saja. Dan itu bukan muka je. Kena tahulah makna muka dalam mazhab Syafi'i. Kena tahulah makna tangan hingga pergelangan. Itu tajuk lain. Itu tajuk lain.
Kan? Jadi lah. Pakai macam ni, macam solat, tegur solat. Macam tu lah. Dah baca-baca. Saya dengan pin lagi berhati lah. Jangan mencari lah. Okey, satu lagi saya beri contoh. Ni nak bagi clear sebab objektif pengajian kita fair, bagi clear. Jangan umum. Okey, satu lagi. Contoh. Roti lain, zati lain. Bagi clear. Jangan umumkan. Umumkan tu yang tak apa. Aurat perempuan Allah. Umum. Okey. Lagi. Contoh. Ada hukum ikhtilaf. Ikhtilaf. Dia ada hukum memandang perempuan. Pertama, hukum wajib kata aurat. Yang kedua, memandang aurat. Yang ketiga, ikhtilaf. Tiga ni tanya. Dia sangat hampir tiga-tiga dibincang. Biasanya, yang sangat familiar dua. Hukum aurat. Ada dalam buku kita. Dan nanti kita habis modul ni, kita akan guna kitab tu detail. Hukum memandang. Hukum aurat, hukum memandang. Dua. Dan ketiga, satu lagi ikhtilaf. Ikhtilaf ni pergaulan bebas. Tiga ni. Jadi, tiga ni hukum asas. Kalau kita campur dengan lain, kita tak boleh campur apa? Contoh, ikhtilaf ni hukum dia adalah haram. Haram tu ikhtilaf secara bebas. Maksud ikhtilaf ni pergaulan tanpa simpanan. Pergaulan bebas. Yang bebas ada kita. Adik-adik tak apa. Dia bukan mahram, tak boleh bebas. Tak boleh duduk sekali, bertepuk betapa, tak boleh. Dia ada batas. Okey. Pergaulan, duduk sekali satu tempat. Maksud apa? Duduk sekali satu tempat yang kata pergaul tu, bukan masa duduk sekali macam ni, dikira pergaulan bebas. Bukan. Ni batas. Kita ada batas. Pergaulan bebasnya maksud apa? Maksud dia kita ni macam adik-adik. Nah, macam adik-adik. Tak ada batasan. Itu pergaulan bebas. Kalau lelaki dengan perempuan bergaulan bebas haram. Satu lagi ada hukum. Namanya khulwah. Kita dah khulwah. Orang lain kata khalwah. Lain pun khalwah. Arab kata khulwah. Hukum berdua-duaan. Hukum berdua-duaan tempat sembunyi lelaki dan perempuan ialah haram. Walau kita buat apa pun haram. Apa semua. Berdua-duaan dalam jamak tak boleh. Melainkan Walaupun seorang tak ada suara sini. Kena elakkan. Maksudnya contoh lah, sekarang lain tak datang lepas pergi airport kan. Lepas ada seorang duduk sini, seorang duduk ujung buat kerja masing-masing lah. Tak boleh juga. itu tak ikhtilaf. Tak berlaku ikhtilaf. Tapi berlaku khulwah dah. Untuk mengelakkan khulwah kita kena buka. Kita buka pintu supaya tak menimbulkan curiga. Memang kita tak buat apa pun, tapi letak bukan mahram. Bukan mahram. Melainkan Puan CEO dengan dengan ustaz kan. Jangan ikut. Tak ada TV tak apa. Kalau CCTV ni, CCTV. Maksudnya Ada CCTV lah kat office tu. CCTV tengok, tapi duduk belakang. dia bukan CCTV. Dia kira CCTV tak ambil dia kira. Pak kita dua-dua bukan curiga pun. Cuma untuk mengelakkan pandangan awal. Jadi buka tak apa. Contohlah kita buka pintu. Nak buka tu ekor pula kan. Tak nak nampak khulwah. Sebab kenapa haram ni dikaitkan dengan khulwah. Kalau ia ada ilap, tak ada ilap, tak ada khulwah, tak ada main khulwah, tak apa. Sebab bukan istilah, dia lain tu. Haram istilah lain. Sebab haram dengan sebab khulwah lain. Ni tambahan kan. Hukum zati memandang lain. Hukum wajib tutup aurat zati lain. Ini pula hukum ikhtilaf lain. Dan hukum khulwah lain. Kita berlaku percampuran. Tapi disebabkan khulwah. Khulwah ni maksudnya bersunyi-sunyian di satu tempat. Nak mengelakkan tak bersunyi-sunyian supaya tempat itu tak ditutup, buka. Buka lah. Kalau makan, macam staff makan sekali, kadang kat pantry kita makan sekali. Ha? Lelaki dan perempuan campur.
istilah apa? Beza tak ada sama sekali. Aero tu sebelah waktu sebelah blok. Tak ada pun. Adik-adik boleh lah. Kita dah asyik-asyik. Tak apa, dah asyik-asyik tak apa. Bukan buruk-buruk. Kerja tu macam apa? Jangan ada tak boleh. Itu geseran tu tak boleh. Pentri sendiri semua tu sudah semua. Ya, betul. Okay, poin dia apa? Saya dah sebut R&D ni. Datang tiba-tiba, contoh, kita tahu kau tadi kan? Okay, kita pun situasi tu bertukar. Bertukar apa? Dengan hukum lain. Ni kena jelas. Tiba-tiba, solat jemaah. Solat jemaah bercampur imam itu dengan makmum. Adakah dinamakan ikhtilaf? Tidak. Ini jangan silap faham. Kalau makmum, ada makmum perempuan dan imam lelaki, memang imam lelaki. Kalau imam perempuan tak ada imam kan? Imam lelaki. Imam lelaki, makmum je perempuan. Kalau seorang sama seorang, tak boleh. Kenapa? Ingat balik. Detail kita bincang. Kenapa tak boleh? Jangan umumkan. Itu saya nak bagi contoh dulu, clear. Hukum ketika nak praktis bagi clear. Kalau hukum yang harus semayang lelaki, seorang perempuan ikut lelaki. Jangan campur dong. Hukum asal sembahyang itu sah. Asal sah sembahyang itu. Tapi ada dah hukum lain. Ada dah hukum percampuran. Ada dah hukum apa nak ini ikhtilaf. Yang tercampur dan keluar. Ada hukum keluar. Itu kita kena nilai hukum lain. Jangan kita kata tak boleh sembahyang berjemaah secara keluar. Tak boleh tu detailkan. Haram dengan sembah apa? Adakah memberi kesan pada sembahyang? Tidak. Jawapan dia tuan sembahyang kalau berkhulwat, maksud apa? Seorang je. Couple sembahyang. Couple ni punya hebat nak tunjuk warna dia. Ni bakal suami jadi imam, bakal isteri makmum. Sembahyang tempat khulwat, apa hukum dia? Haram. Tapi kena detail kan? Haram tu apa? Haram ni sebab khulwat, bukan haram sembahyang. Sembahyang itu sah. Kalau dia jaga peraturan dapat pahala Jumaat 27. Kalau nak jaga, itu peraturan asing. Kenapa haram? Hari ini. Apa yang haram? Kerana berlaku faktor lain. Apa faktor lain? Iaitu berdua-duaan. Tak boleh. Tetapi kalau Jumaat perempuan ramai, tak boleh berdua-duaan. Harap ke mana-mana. Contoh. Boleh lah start cuba situasi tu. Boleh macam staff ni kan, kita nak amalkan solat Jumaat kan. Boleh tak? Boleh buat rapat. Sebab ramai. Jangan bagi khairul. Habis, taubat. Ada orang lain, sobat ada dua-dua. Tak boleh. Malaikat open, contoh tempat ni. Orang tak solat pun. Tapi, tu imam solat belakang ni ada lah muslimat. Solat je ikut kafir. Yang lain tak sembah. Yang lain tak sembah. Tak apa. Arif tu kena ada jelas. Arif apa? Arif faktor lain. Faktor lain yang haram apa? Berdua-duaan. Tak boleh. Solat sama. Ada perintah. So, mana wajib solat Jumaat ni? Baik clear. Jangan campur ada hukum. Dan ni kena clear hukum. Nanti kita masuk modul baru. Kita akan detailkan hukum tadi. Kalau ada whiteboard, nanti akan datang. Nak kata dia ni, nanti whiteboard. Sebab whiteboard tu kita clear untuk hukum. Hukum, sebab dia ada pecahan. Hukum zati, hukum arti. Dia pecah dari mana? Sebab kita nak clearkan. Ni main boleh, tak boleh. Itu umum. Belajar fiqh kena detail. Tanya tu lah kalau tak pastikan. Kena tanya. Tanya tu pula kena right person. The right mentor. Mentor dia akan kepakaran dia. Kepakaran saya dalam bidang marketing. Marketing boleh tanya dia. Khairul boleh tanya bidang marketing. Dia tanya dia bahagian lain tau. Sale, tak boleh. Hancur boleh kat dia. Okay, biar. Kita turun. Kita hari ni nak berhenti awal. Pukul 9 kita berhenti kan. Saya ada tazkir rahmat.
Okay, settle. Kita terus kepada express kepada nombor 3 tadi. Membaca tahiyat nombor 2 mesti mengucapkan baca tahiyat secara muwallah antara segala kalimah dan kalimah yang lain. Okey. Yang ini isu yang penting. Apa itu muwallah? Muwallah ini mesti dibaca secara berterusan. Tak boleh stop. Kadar lebih daripada waqaf. Lebih daripada kadar bernafas. Jangan stop lebih daripada kadar bernafas. Ataupun dia tak boleh masukkan perkataan lain. Ataupun tidak tak boleh dia lama. Itu yang paling mualah. Istilah. Mualah ni istilah. Nanti kita ulang balik. Seperti istilah sangat familiar. Banyak peraturan yang meletakkan mualah tertib. Mualah tertib. Mualah tertib. Kita kena tahu apa perbezaan mualah dengan tertib. Mualah ni saya ulang balik Bapak. Sebab tu kalau batuk, kalau orang kata tak boleh batuk dalam tahiyat, tak boleh batuk Al-Fatihah, batuk kena ulang balik. Kenapa? Kerana mualah. Okey, saya ulang balik. Mualah ini mesti dibaca berterusan, tak boleh stop. Kadar mana tak boleh stop? Kadar lebih daripada bernafas. Stop tu apa? Tak apa. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Waqaf. Waqaf itu sekadar sempat untuk bernafas. Dan bernafas dikata para ulama nisbah individu, nisbah individu. Kalau saya jadi sepuh, saya akan lama nafas. Bukan itu umum. Jadi kalau dia jadi sepuh, dia akan berhenti lama. Dia benarkah tidak memutuskan malam. Contoh at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Sepuh. 2 kali lagi. Bagi kafir sekali dia. Teruk siapa? Orang muda. Teruk, meja teruk. Dini kita sepuh umur 70 lah. Dia main naik tangga tu tak boleh dah. Naik tangga dah tak sampai lah. Ada orang muda naik tangga tak sempuh pun. Kafir tu tak sempuh. Tak ada rasa pun. Jadi nisbah. Ingat. Jangan ikut kadar dia tak. Ini kadar nisbah masing-masing. Sebab itu patut Tahiyat dengan Fatihah sama lah. kamu. Tahiyat dan Fatihah tak boleh tak kena wajib mualah, tak boleh stop lama lebih daripada kadar bernafas dan tak boleh cross perkataan lain, masuk perkataan lain tak boleh. Sebab itulah isu dia batuk. Batuk berdehing. Ingat, kalau saya tengok tersebar dalam TikTok, ada TikTok ni cukup ramai lah, asatizah berkongsi. Cuma masalah hukum ni dia perlu berhati-hati. Mesti ada fakta yang jelas, mesti amanah dengan ilmu. Dia tak boleh bermudah hukum fiqh. Kalau dia pasti dapat, apabila kita kata batal sembahyang, mesti kemukakan fakta yang jelas dalam kitab mahkamah. Sebab tu cara kita jaga di seluruh nilai ilmiah. Kita akan note di belakang itu kitab mana dan pemilihan kitab kita dalam muktabar dan syafi'i. Kita ini jadi perdebatan kita tak boleh. Kita nak kita ikut muktabar. Contoh, yang Nahdlatul Talibin, tak ada mana ulama pun yang mengatakan kitab ini tak boleh pakai. Sebab yang Nahdlatul Talibin, syarah yang ini syarah bagi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu Zainuddin Al-Malibari merupakan murid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami tidak ada mana-mana tokoh yang menolak dia. Itu muktabar. Jadi kita nak jaga nilai ilmiah, kita pilih kitab muktabar saja. Contoh kata, dia kata siapa berdeheng Fatihah batal, auto batal. Siapa batuk dan Fatihah tak bila balik batal. Siapa tahiyat, batuk tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Dia siapa? Batal. Bukan batal solat, batal Fatihah. Ulang balik. Kena repeat. Kalau Fatihah, ulang Fatihah. Kalau tahiyat, kena ulang tahiyat. At-tahiyat. Baik, ini jelas, kena jelas. Ini qaul muktamar. Mazhab Syafi'i disebut dalam banyak kitab. Tetapi contoh cerita contoh kan tidak bimbang orang. Saya dah 20 tahun batuk saya tu bukan dia. Batal solat saya kena kotor. Sufati je. Batuk kan dia batuk kan. Sama lah. Batuk kaya lagi lah. Batuk kaya. Itu batuk orang. Dia batuk ni qaul muktamar. Qaul muktamar asalkan mengeluarkan suara. Sama ada suara dinamakan batuk, suara nama bersin, suara nama berdeheng, batal. Dia tak boleh mengeluarkan suara
hanya melainkan suara yang wajib dan suara yang sunat. Suara bacaan wajib, suara bacaan sunat. Ini qaul yang tamam. Adapun disebut qada ini, banyak kitab itu qada ini disebut. Tak menjadi isu pun. Qada yang dikatakan di sekolah kita yang Ahmadul Talibin Fadul Isabil tadi dikata apa? Dia kata kalau batuk berdehir mengeluar suara yang jelas suara itu mengandungi huruf 2 ke atas. Apa huruf Rafiq? Tak ada. Kalau dia berdehir, dia gelap, dia menangis keluar huruf. Menangis keluar huruf. Ain punya. Ada ain. Ayat tu. Ain. Kalau lah cantik dia punya menangis huruf tu. Kalau menangis huruf, maka itu yang banyak disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Dia menyebut hukum yang qaul dhaif supaya menyelamatkan orang awam dan tidak kacau. Tu imam tu berdehir. Wa yuril maghdubi alaihim ulang balik. Wa yuril maghdubi alaihim waladhdallin. Tadi kau tu kalau kau tamat, maka kita kena sebut 2. Kalau sebut 1, tu santiu lah. Jadi kesimpulannya berdehir qaul dhaif yang tidak mengeluarkan huruf, tidak membatalkan. Dan terakhir, nombor 3, nombor 4 dia mudahnya. Nombor 3 tu membaca tahiyat sehingga didengar baca di telinga sendiri. Ini kita sebut samuan Fatihah sama at-tahiyatul mubarakatus salawat. Mesti dengar di telinga sendiri. Jangan itu kan bisi mazhab Malik boleh, tapi mazhab Syafi'i bisi tak boleh. Panggil biskan, dia panggil menggerakkan mulut. Nombor 4, membaca dengan mengikut tertib atau susun atur yang ditetapkan oleh syarak antara segala kalimah tahiyat. Tertib ini saya tak nak detail sebab dia mudah. Tertib ikut susunan. Nombor 1 sampai nombor 5 jangan letakkan. Nombor 1 dulu, nombor 2, nombor 3. Cuma di sini dia tidak tetap macam Fatihah. Tertib di sini dia kata mesti susun ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu susunan yang tidak mengubah makna. Maksud kalau kita terlupa, ditampurkan tapi tidak mengubah makna, okey, dia lebih ringan daripada Fatihah. Dia kata menyusun atur yang ditetapkan oleh syarak antara segala kalimah tahiyat yang tidak menjejaskan makna. Dengan tidak mengikut tertib. Seperti dibaca ayat tahiyat dengan tidak mengikut tertib, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu tahiyyatu lillah. Maka tidak sah baca tahiyat tersebut. Kerana lebih kesat kepada makna. Kalau kita baca kita tak baca saat bagi translate tu. Tak boleh. Rukun qauli kalau dia mampu wajib dibaca dengan bahasa Arab. Wajib dibaca dengan bahasa Arab. Bagi orang yang mampu, tak boleh translate. Ada pun membaca tahiyat tidak mengikut susunan yang tidak menjaga makna tahiyat, maka sah baca tahiyatnya seperti dibaca Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia tutup kembali. Itu sahih. Dijelaskan. Baik, satu yang ketiga, perkara sunat dalam tasyahud akhir. Okey, yang ni tadi sebab kita habiskan nombor 3 ni. Nombor 4, nombor 5 tu selawat dengan salam dia simple kan. Nombor 4 dan 5 dia mudah. Dia tak titik. Dia mudah pun kita akan bincangkan sebab dia plus dengan sunat. Ketika kita bagi salam, apa perkara sunat. Baik, untuk penutup dengan hari ini, perkara sunat dalam tasyahud akhir yang ini saya express sebab dia bukan wajib, sunat. Tapi ketika kita implement, kita kena fokus kepada 2 nilai. Pertama, nilai pahala wajib sangat tinggi pahala. Yang kedua, nilai sunat. Walaupun ranking kedua, tapi sunat tinggi berbanding sunat di luar sembahyang. Itu kena jaga. Sunat dalam sembahyang, Imam Ghazali buka minta kita jangan kita tinggalkan, sangat rugi. Kenapa? Kerana sunat dalam sembahyang, sunat di luar sembahyang jurang sangat besar. Jadi sebab itu kita nak fokus dulu yang sunat untuk tambah kualiti sembahyang kita. Okey, dalam modul kita ini lebih kurang ada 3 perkara sunat. Pertama, ketika tasyahud akhir itu duduk. Ini mazhab Syafi'i. Kalau menyalahi mazhab lain makruh. Kalau dia mampu, tak mampu tak perlu. Tengok. Duduk secara tawarruk ketika membaca tasyahud akhir. Macam mana tawarruk tu? Tawarruk menyambung.
dengan istirahat. Istirahat yang awal, tawarruk yang akhir. Macam mana duduk tawarruk? Duduk secara menjatuhkan papan punggung kiri ke tempat duduk dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Macam kita buat tu. Yang kita buat tu, dia panggil punggung kiri kita ni, kita jatuhkan ke lantai dan pohonkan punggung kanan kita sebelah tu berada di atas kaki kanan. Itu dipanggil duduk tersebut adalah duduk tawarruk. Itu sunat sebenarnya. Kalau sebaliknya boleh tak kita ikut mazhab lain, Malik. Mazhab Malik, mazhab Hanafi, duduk sama je. Hukum dia harus boleh tapi makruh. Apa maksud makruh? Tak dapat pahala sunat. Kalau nanti memang dapat. Duduk je. Pahala sunat tak dapat, tu nama makruh. Orang kata makruh tu duduk tahiyat akhir baca ta'awah. Ya, apa nama makruh? Tak dapat pahala sunat. Bukan tak dapat pahala wajib. Pahala sunat tu tak dapat. Sebab sunat duduk seperti tawarruk ketika tahiyat akhir. Kalau mampu, kalau tak mampu, kekalkan tak mampu tu. Contoh, kita nak sengit, jatuh atas badan orang. Dia kira tak mampu. Kalau kita nak jatuh, kita ni pula duduk atas kaki orang. Punggung kita atas kaki orang. Kacau atas kaki orang. Hilang khusyuk dia. Ataupun di badan kita ni. Siap. Oi, kemarin duduk tondong mata. Badan. Duduk tondong atas badan orang. Takkan kacau dia. Mengganggu orang. Tak boleh. Kalau begini, kita tak faham kan? Tak ganggu ini. Ini tak apa. Tak ganggu. Aku laki oleh aku tu. Okey, satu makruh. Jadi nak tahu apa makna makruh. Makruh tu tak dapat pahala sunat. Nombor dua, sunat meletakkan kedua tangan di atas pohon berhampiran dengan lutut. Ni semua kita dah buat. Cuma kita nak nak safety bagi cantik je. Sunat meletakkan kedua tangan. Jadi letak dua tangan itu adalah sunat. Di atas pohon berhampiran dengan lutut. Okey. Semata-mata letak tu sunat. Baik, ada cara. Dia panggil apa? Sunat hai'ah mustafilah. Sunat hai'ah, maksud sunat yang bonus, atau dikesan pada solat. Mustafilah, apa makna mustafilah? Pendek. Dalam satu perbuatan dia ada pendek. Pendek sunat. Letak itu sunat, aku pendek dia. Yang kedua dia kata, samakan kedua tangan dengan kedua lutut. Sama itu sunat asik. Semata-mata letak dapat pahala. Kalau letak ke belakang ataupun terlebih, ada orang dia bukan letak di atas pohon, dia pegang kepala tu. Dua kepala tu dia pegang macam tu. Dia pegang kepala tu. Dia letak tangan satu, bukan pegang, letak. Yang kedua, package yang kedua, sunat yang kedua, samakan kedua tangan dan kedua lutut. Ni, hujung jari mesti sama paras. Jangan ke belakang, jangan lebih. Kalau lebih, dia pegang. Ni lebih. Kalau ke belakang, macam tu. Ni ke belakang, kalau ke depan lebih. Dia nak sunat sama. Ni, saya tunjuk Dah buat dah, semua tunjuk je. Dah buat dah. Ni, letak semata-mata letak sunat. Sama ada belakang, depan, boleh dah. Kalau letak. Package yang kedua letak sunat yang kedua samakan hujung jari dengan paras. Sama, pastikan sama paras dengan lutut. Macam mana di lutut kita? Macam ni. Jangan terlebih pegang lutut. Sebab ni dah lutut kan. Jangan terlebih pegang. Dia sama paras. Ni. Kena sama paras. Okey. Kalau azan tu, tak lebih ke? Belum masuk in. Belum masuk ni. Oh, macam mana? Oh, ini mau kata apa? Belajar model kan? Belajar model. Belajar lebih lawa ya. Okey, dua. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga ialah jari-jari tangan kiri menghadap ke arah kiblat. Okey, yang ketiga semua jari jangan sengit kiri, jangan sengit kanan. Hujung straight. Straight tu sebenarnya ialah package sunat yang asing. Kalau kita letak, semata-mata letak, tak sama, kipas kiri kanan, tetap dapat pahala letak. Tapi kita nak package dia letak, sama panah dua berlutut, satu kepala sunat, dan hulur ke depan menghadap kiblat, satu package sunat. Okay, ada satu package. Dia lebih kurang package SQ lah. Package musim haji, musim umrah.
Pembayaran pahala. Nak fikir lengkap. Pakai lengkap. Ni kita nak pakai lengkap ni. Ada pakai lain. Pakai apa? Oh, dia tak sebut sini. Oh, nombor 3. Sebut nombor 3. Okey, kita sebut terus. Okey, package seterusnya, ketika kita sebut tadi, pertama sunat letak, yang kedua sama paras, yang ketiga lurus, jangan sengit kiri dan sengit kanan. Yang keempat, ni. Jadi ni, dia ada khilaf di sini. Yang keempat, qaul mu'tamad, renggankan, buka sedikit. Jangan rapat dia tu. Renggankan. Walaupun dia ada khilaf, ada qaul yang kata rapat. Tapi yang mu'tamad, buka. Yang buka, yang form je tu. Itu kasar ni sangat. Luas sangat, dia sederhana. Dia panggil buka kadar sederhana. Jangan rapat macam tu, buka macam tu je. Okey, settle. Baru kita ke perkara lain. Nombor 3, dia kata sunat jari-jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk dilurus dan mengangkat jari telunjuk ketika membaca tasyahud pada lafaz illallah. Ayat yang firman tadi. Illallah. Dan sunat kekalkan sehingga salam. Illallah ini, apabila angkat dia illallah, maka sunat kekalkan jangan turun sehingga salam. Naik sehingga salam. Cuma naik bukan tegak. Illallah bukan tegak. Bukan macam tu. Itu tegak. Dia naik, kemudian ni depan ni contoh ke depan. Ni dia bukan macam tu. Oh, bukan seperti itu. Bukan, sering tu tembak. Dia nak turun balik depan. Ni. Macam tu je. Turun sikit Sebab ni dia nak ada kiblat. Kalau macam tu tak ada kiblat. Dia naik. Tu. Okey. Kalau macam ni. Oh. Saya kat bawah. Dia cari. Itulah. Itu dia ke depan. Oh, kita nak tunjuk kiblat kita. Naik, kemudian kekal. Baik. Dan ni ada khilaf, ada banyak perbahasan para ulama ni. Pendudukan macam ni. Dia dempik pun boleh. Dempik macam tu pun boleh. Letak macam tu pun boleh. Itu banyak khilaf. Ni, pilih yang mana pun tak kuat. Letak macam tu boleh. Dempik kiri kanan. Kedudukan letak tu, kita nak letak bawah pun boleh macam ni. Yang pistol ni. Ataupun kita nak dempik. Dua-dua qaul ini boleh dipakai. Dan ketika ilah tu baru kita naik. Naik tu maksudnya contoh depan. Jari yang naik, dia genggam. Sama. Dari lain kekalkan. Daripada awal start kan. Ilah tu Sebab kan tu, dia ni bila tak asyhadu an la ilaha illallah. Tak, maksudnya daripada ayat akhir tu terus gekam lah. ada. Yang itu genggam. Cuma ilah tu orang naik. Oh, Kita Mana genggam dan tunjuk tetap terus kan. kita duduk dari akhir tu buat macam ni. Kata yang akhir tu buat macam ni. Cuma ilah tu orang naik. oh, faham. Jangan buat mula-mula macam ni. Tapi ada orang macam tu. Oh. Kalau macam Dia tak apa dah tadi. Oh, ni sebab sunat mustaqilah. Sunat mustaqilah. Maksudnya sunat package. Dia bawa, tapi hari ni faham lah. Kalau sebenarnya confused. Aku salah ke dia salah? Dia tak lengkap kan. Dia tak tapau package lengkap. Kita nak package lengkap. Rasa tu turun. Bila? Tak turun-turun. Sampai nak salah. Ada orang turun. Ada buat turun. Illallah. Umum dia letih. Dia tak letih dia. Dia dulu bagi salah. Time bagi salah tu saya dah turun lah. Bagi salam, kau mana dia tak turun sampai ke gila-gila. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tegak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis lah. Keluar. Assalamualaikum lah buka. Bagi salam boleh buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam wajib. Cuma yang sunatnya lepas salam kedua baru buka. Itu yang sunat lah. Okey. Dia kata Allah ni pertama akal dan sunat kekalkan sehingga salam dan sunat pandangan matanya memandang kepada jari telunjuk sehingga salam. Jadi mata dia bertukar daripada bawah, dia sunat pandang ke bawah. Maksudnya tempat sujud. Kita berdiri takbir ni, ketika takbir tu kita dah sunat tengok bawah sampailah bila? Sampailah ilah, barulah kita pandangan mata kita sunat bertukar ke jari telunjuk. Tapi ingat, pandang jari telunjuk kita. Jangan pandang jari telunjuk orang lain. Lu sekolah pun tu. Tengok yang kita je. Saya tengok silau orang lain pula. Okay, baik. Hukum menggerakkan jari telunjuk ketika membaca tasyahud adalah makruh dan tidak membatalkan.
Ada tiru mazhab lain kalau pergi di muka macam-macam. Ada naik turun, ada pusing, ada. Hal ini menurut pandangan kuat dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Ibadah karangan Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alami Al-Husain. Wallahu a'lam. Jadi oleh kerana kita dah terlewat, kita untuk soalan-soalan yang banyak tadi tentang bulan Fadil, boleh tanya sikit-sikit boleh lah. Contoh Ustaz kan tadi yang bacaan makan di dalam kan. Okey. Biasa kan kita suka lah semayang kat surau ke mana kan kita dah tengok orang tak bunyi langsung lah Ustaz cakap. Macam mana tu? Okey, mazhab kita, mazhab lain okey. Di sini lah di Malaysia. Di Malaysia mazhab Syafi'i tabligh. Mazhab Syafi'i Imam Al-Baiduri kata, Imam Baiduri kata kalau gerakkan bibir dan juga keluar suara tanpa jelas. Maksudnya keluar suara tanpa huruf. Keluar suara. Keluar suara. Tidak. Maknanya kita biar tegur kan segan pula macam mana Ustaz. Situasi kita ni lah lepas. Dia kalau kita Hari kita dah tahu sebenarnya kita tak apa tak tegur. kalau kita kawan-kawan kita tegur lah. Orang lain tu Tak payah. tak pandai cari sendiri. Pandai ya. Nak masuk ni, satu sudah ada datang USU travel. Jadi itu sebenarnya dah menjadi panggil hari ni lah dulu tak tu zaman saya membesar dulu sampai saya gelak dah kira kalau orang bunyi semaya tak bunyi tu semaya pelik sebab kita dibesarkan dalam suasana orang solat bunyi sampai orang kata apa bunyi ni mengganggu tu ni silap faham mengganggu yang bunyi ni ialah mengeluarkan suara yang jelas makrak sehingga mengganggu orang itu haram. Tapi kalau jelas makrak sekadar dia, orang lain dengan suara je, tak jelas makrak pun, itu tak dikira buang. Dikira telah. Wallahu a'lam. Saya tahu ada lagi soalan-soalan belakang tu. Oleh kerana masa kesutukan. Kalau yang Sabtu okey. Sabtu kita boleh panjang sampai 3 jam. Jangan tuan balik. Tak apa. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kalau panjang umur, ada rezeki, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan foto kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min al-'ulama'il 'amilin wa ja'alna min al-mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.